Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk pada malam ini berkaitan dengan rawatan sakit siku. Sakit siku ni sebenarnya sering dialami oleh mereka yang selalu menjalankan aktiviti yang memukul lah. Utamanya orang yang bermain golf, bermain tenis, bermain badminton, baseball dan sebagainya. Dia menggunakan kekuatan siku. Okey. Dan masalah yang dialami oleh mereka tu ada pelbagai, seperti golfer elbow, tenis elbow, sakit pelipat, bursitis, bursatin, dan arthritis dan sebagainya. Bila kita bercakap dengan ilmu, berbeza kita terus merawat aplikasi dapat pesakit, kita terus rawat. Tetapi kita tidak educate, kita tidak memahami apa yang kita buat. Jadi menariknya apabila kita belajar konselia ni, yang menariknya kita dapat menyampaikan kenapa kita sakit, menyampaikan ilmu, kenapa seorang itu sakit siku. Yang inilah kita pelajari perbezaan yang kita belajar sebelum ini dengan konselia. Jadi Kun buka nota Kun yang sebelum ini. Mari kita sama-sama kita tengok nota yang Kun kongsikan ni. Okey. Okey, kalau dilihat daripada gambar raja ini, Kun tunjukkan lengan. Kenapa pula lengan pula? Takkan tajuknya siku, ya. Okey, nak beritahu pada anda, salah satu masalah kita, salah satu daripada masalah siku ialah lengan. Ya. Siku ni kedudukannya dekat sinilah, kan semua orang tahu. Ini siku. Ya. Dan sini humerus, yang ini lengan. Ya. Lengan ni ada dua tulang, iaitu radius dengan ulna. Okey. Jadi kalau anda nak tahu, kerja siku ni dia macam memutar-mutar ni. Jadi memutar macam ni kan. Bila kita mempelajari anatomi siku, kita kena belajar otot mana yang kerjanya memutar. Otot yang memutar ialah otot supinator, tujuannya untuk supination lah, dan satu lagi otot pronator. Otot pronator ni untuk pronation. Okey. Nanti kita akan cerita apa itu supination dan juga pronation. Okey. Yang dikatakan pronation apabila kita memutar tangan seperti ini, iaitu sebelah yang di luar ni di atas. Ya. Ini ialah pronation yang mana dikendalikan oleh otot pronator. Apabila kita memutar seperti ini, kita menggunakan otot supinator. Ya. Jadi kalau anda nak tahu di mana kedudukan otot pronator, otot supinator, anda bacalah nota, ya. Kalau otot supinator tu Kun beritahu kat mana sambungan-sambungannya di dalam nota. Jadi Kun hanya brief secara umum saja. Okey. Apa punca kepada masalah siku? Yang pertama sekali ialah lower arm, lengan bawah. Ya, lengan bawah, iaitu ini dia. Lengan bawah ini dengan ini. Ini lengan bawah. Ya. Lengan bawah ini dia ni aktiviti kita, kalau bahu bergerak ke ataupun upper arm ni pun bergerak, ini pun turut bergerak lah, mesti turut bergerak. Dan sifat kita ialah kita akan rotate inner ke dalam. Ya, dia tak ada orang macam ni. Dia orang biasanya kita macam ini. Ya, aku tunjuk bila kita berjalan relax, dia akan macam ni. Ya, seperti ini ya. Dia tak ada macam ni. Tak jumpa. Kita tak jumpa orang relax dan keadaan macam ni. Semuanya dalam keadaan ke dalam, ya. Keadaan ke dalam.
Okey. Sifat lengan bawah memang dia ke dalam. Ya. Bahagian lembut ni ke dalam. Okey. Jadi kita boleh cam kita ni ada masalah apabila kita letakkan siku di atas meja, kita nampak kita punya pergelangan tangan kita ternaik. Patutnya dia mendatar lah. Bila siku berada di atas meja, sepatutnya pergelangan tangan pun berada di atas meja juga. Tetapi kadang-kadang kita nampak ada orang sakit siku ni, sikunya berada di atas meja, patut flat lah kan. Tetapi pergelangan tangannya dia terangkat. Itu menunjukkan memang ada masalah. Okey. Dan bagi mereka yang ada masalah pergelangan tangan dan pada masa sama dia sakit siku, kena betulkan siku dia dulu. Barulah betulkan pergelangan tangan. Okey, jelas ya? Sebelum ni kun ada kongsikan berkenaan dengan sakit di bahagian telapak tangan dan juga pergelangan tangan. Okey. Yang kedua, punca kepada masalah siku ialah skapula. Ya, skapula. Skapula ni, kalau kita tengok, kalau kita perasan, skapula ini boleh jelas kita kelihatan kalau nampak bahunya turun. Okay. Skapula ini ialah tulang belikat. Ya. Tulang belikat. Ya. Apabila bahu turun, tulang skapula pun turun. Itu sebabnya kalau sesiapa yang alami bahunya turun dan pada masa sama dia sakit siku, kita kena betulkan bahu dia. Di salah satu punca kenapa bahu ni turun disebabkan oleh pinggul jugalah. Pinggul naik, dia singgihlah ke bawah. Ya. Pinggul sebelah kanan, anda kata pinggul kanan naik, dia kan turun, otomatik turun. Dia naik, dia turun. Ya. Okey, itu antara sebabnya. Antara sebabnya lain ialah otot yang memegang belikat tu ialah otot trapezius, dia tak mampu ataupun keadaan lemah menampung beban skapula. Mesti ada sebab-sebab lain yang menyebabkan trapezius berkeadaan lemah. Otot trapezius ialah otot belakang, upper back. Jadi apa yang kita pelajari hari ini, malam ini ialah kita cek diri kita. Sama ada anda sakit siku ataupun tidak, sama-sama kita cek. Cek dia macam mana? Untuk kita nak pastikan lengan kita berfungsi dengan baik ialah kita pastikan kita boleh memutar lengan kita ke atas juga ke bawah. Okey, di mana dengan gambar pertama kita berkeadaan macam ini. Okey, semua buat pastikan siku berada di rusuk. Okey. Okey, buat sekarang. Okey, sekarang cuba anda putarkan telapak tangan ke atas. Okey, sekarang cuba tengok pergelangan tangan dia. Sama ke tak? Mendatar ke tidak? Simetri ke tidak? Mungkin di antaranya macam ini. Sebelah kiri dia sengit sikit. Dia tak boleh habis putar. Menunjukkan sakit sikunya berkaitan dengan lower arm ataupun lengan bawah. Dan selepas buat macam ni, kita putar macam ni pula. Ya, kita buat semula macam ni, kita putar ke bawah pula. Telapak tangan ke bawah. Cuba kita buat. Okay. Dan di antara mereka, apabila dia cuba nak memutar memutar lengan dia dengan telapak tangannya ke bawah, didapati sikunya teranjak ke sisi. Maksudnya dia macam terangkat keluar, terkepak. Cuba kita buat. Siapa di sini sakit siku, bagi respon pada Kun, adakah anda alami masalah ini? Siapa yang di sini ada masalah siku? Silakan. Main tenis ke? Ya. Syarizal. Ya, Syarizal. Bila saya pusing ke tapak tangan ke bawah tu, tangan kiri tak simetri, tak sama.
Ya, sebelah kiri. Yep. Jadi siku tu memang sakit lah. Memang sakit. Jadi kita kena betulkan lower arm. Itu sebabnya kita bila merawat, kita kena diagnose supaya kita tak buat semua rawatan. Kita tak payah buat semua step. Sebab anda tahu puncanya apa. Assalamualaikum, Kun. Waalaikumsalam. Yes. Kak Nur juga sakit siku, tetapi boleh buat pergerakan semua tanpa rasa sakit. Cuma bila kita tegakkan tangan, kita luruskan tangan tu, dekat jari tu kita rasa macam dia ada denyut-denyut macam tu je. Tapi bila pusing ke kanan ke kiri tak ada masalah. Simetri tak? Pergelangan tangan Sama. Ya. Ya ke? Tapi dia rasa macam okey. ada denyut tu. Okey, terima kasih. Kemungkinan besar masalah tu ialah pada skapula. Kalau nak cek lower arm, kita tengok siku dia, tengok pergelangan tangan dia, simetri atau tidak. Itu je. Selebihnya mungkin masalah skapula. Nanti kita akan cerita apakah masalah skapula. Kita turunkan kita punya slide ni, macam mana nak cek skapula. Cek skapula senang saja. Kalau kita pegang belikat bawah dia, iaitu hujung belikat yang kat bawah tu, kalau dia turun bawah, maksudnya memang itu bermasalah. Maksud contoh, kan tulang vertebra dia berada sejajar dengan T8 tulang belakang. Tulang belakang ada T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8. Dia sejajar lebih kurang lah kat situ. Tetapi bila skapula tu turun sejajar dengan T9, menunjukkan skapula tu tak stabil. Bila dia tak stabil, dia menarik otot-otot yang berada di sini, latissimus dorsi, otot-otot arm, trapezius, apa semua ni dia tertarik. Itu menyebabkan dia sakit di bahagian siku. Okey. Mungkin anda tidak boleh cek. Anda tidak boleh cek sebab apa? Tak ada orang kat belakang. Nak tengok nak tengok belikat kita macam mana ni kat belakang, kan? Kita bukan boleh tahu, kan? Okey, kita boleh tengok cermin, tengok bahu kita turun atau tidak. Mana satu turun, ya? Kalau turun tu menunjukkan kebiasaannya skapulanya turun. Okey. Tapi dalam kelas ini kita nak minta uji. Siapa tadi? Nur Syabihah tadi. Cuba letak tangan di atas kepala. Rasa hilang tak sakit siku tu? Okey, Nur Syabihah, cuba letak tangan di atas kepala. Kun, bila angkat tangan atas kepala, dia rasa sakit kat siku. Kalau sekarang lah. Tapi bila jatuh tak rasa lah. Bila angkat tu dia rasa dekat joint tu. Dekat yang melipat tu rasa sakit. Okey, sekarang buat macam ni. Dah. Okey, lemaskan. Apa? Lemaskan. Lemas? Tak. Beratkan lah. Tangan tu beratkan. Tekan. Okey. Tekan, beratkan lah. Macam dia beratkan. Cuba rasa di bahagian siku. Cuba buat dalam masa 30 saat ataupun 1 minit. Cuba rasa siku tu. Dia lama-lama dia rasa hilang ke tidak. Semakin reda atau tidak. Okey, dia rasa reda tapi ada tengah tulang belakang tu rasa sakit. Siku lah, siku. Siku. Nampak reda kan? Reda. Jadi rasa sakit siku semakin reda. Tetapi kat belakang tu sakit lah sebab belakang tu masalah dia. Jadi tengok gerakan. Ini model ni Kun lah ya. Okey, letak di atas kepala. Relax. Lama-lama yang ini siku ni sakitnya reda. Tetapi kalau orang tu sakit bahu, dia tak boleh buat macam ni. Macam mana? Sakit bahu kan macam mana nak buat? Ini sebagai untuk contoh cara nak pastikan dia ni sakit skapula ke tidak. Bila letak tangan di sini, dia sakit sikunya reda. Ya. Okey. Yang biasa kita mendengar sakit-sakit siku ialah tadi Kun kongsikan tadi, tennis elbow, golfer elbow, seperti yang ada berlaku di sini. Ya, kalau tennis elbow dia sakit di bahagian sebab sejajar dengan ibu jari. Ya, sejajar dengan ibu jari. Kalau golfer elbow
dia sejajar sakitnya dengan jari kelingking. Sakit di sini. Ya, sejajar di sini. Ada 2 tempat yang selalu sakit. Okey. Jadi masalah ini sering dialami oleh orang yang bermain golf ataupun golf main apa yang selalu pukul kan. Okey. Jadi ini dia swing kat badan dia. Yes. Jadi macam mana pun dia menggunakan tenaga trapezius, dia putar pinggul dia, ya. Dan dia pusing dia punya lower arm dia. Jadi ini akan memberi kesan kepada siku dia. Okey. Sebab tu selain daripada sebab tu kita kena betulkan berdasarkan punca yang dia sebenar. Nak buat semua tu boleh, tetapi seolah dia buat tu tanpa ilmu. Dia buat semua. Okey? Tak ada salah. Okey. Sifu, cikgu, siku kan belah belakang. Kalau kita tegakkan tangan kan ke atas, yang siku kita kan belah belakang kan. Macam cikgu cakap tadi, ibu jari. Dia siku ke ibu jari. Dia ada 2. Siku ni, kalau pelipat ni dipanggil antecubital. Kat belakang ini dipanggil epicondyle. Okey? Jadi maksudnya belakang ni kan pelipat. Belakang, epicondyle. Ya. Okay, tapi ibu jari sakit sama. Ibu jari. Ibu jari daripada Okey. apa ni, pergelangan tangan ke ibu jari sakit. Okey, rawat siku dulu, barulah rawat tangan dia. Dia ada kaitan efek dia ke? Tapi kalau kita tengok dia macam bersilang. Maknanya siku kat belakang, ibu jari kat sini. Sebab kadang-kadang punca sakit tangan jari itu berpunca pada siku dan bahu. Okey. Itu dalam nota tangan ada menyatakan bahawa sakit di jari, sakit di tapak tangan, di pergelangan tangan, kemungkinan juga berpunca daripada siku dan juga bahu. Jika didapati mereka sakit bahagian tangan ni beserta dengan sakit siku, beserta dengan sakit bahu, betulkan bahu dulu atau siku dulu, barulah tangan. Okey, faham tu? Ada dalam nota tu. Jadi mungkin di antara anda memaksa, itu kaedah lain ya. Kaedah lain, dia cuba paksa memasukkan sendi siku ni ke posisinya. Itu paksa. Tetapi dia tidak merawat punca. Okey, kalau kita memaksa sendi siku diperbetulkan sebagaimana asalnya secara paksa ya, dan sakitnya itu boleh hilang. Sebab saja rawatan, memang hilang. Tetapi kita ni kena perlu rawat puncanya. Jika puncanya tak dirawat, mungkin sakitnya tu berulang kembali. Seperti mana kun kata tadi, problem di siku bukan puncanya di siku, tetapi kemungkinan berpunca daripada lower arm atau scapula. Okey, ini satu benda ilmu baru untuk anda supaya anda faham. Tak semestinya sakit di siku, rawat di siku. Ya, ramai orang memaksa masukkan ke dalam sendi. Macam tu. Okey. Itu pun pernah buatlah dulu. Tapi tak kisahlah. Itu masing-masing ilmu masing-masing lah. Tetapi bila awak belajar dengan kun tak rawat sikunya, tapi kun rawat puncanya. Okey? Okey, nak betulkan siku tadi, kena pastikan betulkan pinggul dia. Tadi kan kun ada diskusikan, bila dia bermain golf, dia putar pinggulnya. Itu menyebabkan sakit. Dan bahu turun pun disebabkan oleh pinggul juga. Jadi mau tak mau kena betulkan pinggul. Pinggul pula tu dia bergantung pada SIJ. Dia punya key pinggul ni SIJ. Tidak sekadar betulkan pinggul tetapi betulkan SIJ juga. Jadi sebelum rawatan pastikan longgarkan sendi bahu dan juga betulkan SIJ. Setiap rawatan. Memang dalam nota pun tak tunjuk. Tetapi awak dah biasa dengan program konsennya, awak faham je lah. Sebelum rawatan, dua benda ni awak buat.
Longgar sendi, kalau bahagian atas bahulah. Macam tu. Ya, macam itu. Itu. Nampak ke tak ni? Macam tu kan? Atau kebalikan gitu sekali. Dan betulkan SJ. Pilihlah mana-mana pembetulan SJ yang anda nak buat. Itu penting. Kalau anda skip, anda boleh buat dalam masa setengah jam, 40 minit. Buatlah lama sikit. Jadi berbaloi lah. Ya? Yang pentingnya kita merawat ada ilmu. Itu yang aku nak kongsikan kepada anda. Dan seperti biasa, bila setiap kali buat pergerakan, anda pastikan berhati-hati. Badan orang bukan badan kita kan. Kalau menyakitkan, hentikan ataupun tunda gerakan itu, gerakan yang spesifik tu, yang menyakitkan tu, buat sesi lain. Maksudnya skip dengan gerakan lain lah. Maksudnya maksudnya kita boleh skip gerakan tu, tetapi sesi lain kita cuba buat juga. Merawat sakit kronik, dia bukan sekali rawatan tau. Sekali rawatan itu sakit biasa-biasa. Sakit siku biasa-biasa. Tetapi bila sebut kronik, don't expect one session dia. Kronik tu maksudnya penyakit yang berpanjangan, yang berulang balik. Itu yang perlukan rawatan berkala. Okey. Kun akan tunjukkan gerakan-gerakan pergerakan pembetulan siku, tapi sebelum tu kun nak beritahu berkaitan dengan aktiviti kita selepas rawatan. Macam kita suruh berehat, tetapi kalau pemain golf janganlah awak suruh rehat. Dia boleh pukul bola. Nak buat macam mana? Itu sebabnya dalam sesi ni kun tunjuk satu gerakan yang dia boleh bermain golf. Gerakannya apa? Yang last tu, ya. Okey. Kun okey. Pergi ke last page. Ini dia gerakan dia. Ini gerakan ni bukan untuk tujuan rawatan kun tau. Tapi ini untuk mereka yang kaki golf yang nak bermain golf segera. Anda kena buat gerakan ini. Ini akan dikongsikan juga dalam video yang kun kongsikan. Okey. Dan satu lagi, dalam tajuk akhir ni, kun ada sebut tentang cara tidur. Cara tidur ni biasa kita tidur mengiring lah, ya. Mengiring ataupun melentang, ya. Tak ada, jarang orang tidur menyarap, ya. Jadi pastikan ada bantal untuk menampung siku kita, ya. Jangan sampai siku kita ni tertarik daripada badan. Bahu kita ni tertarik jauh daripada badan. Nanti tulang skapula tu akan menurun. Ya. Contohnya kita tidur ni terlalu jauh dengan badan. Ke situ. Nanti tulang skapula tu akan turun. Jadi pastikan anda sakit siku, pastikan letak bantal sehampir dengan badan kita supaya siku ni tidak jauh ke depan. Bila jauh ke depan, skapula akan turun ke bawah. Okey. Jadi cara tidur ni penting juga. Okey. Okey, yang ini apungan graviti. Apungan graviti ni pun tak guna tangga lah. Gunakan apa yang ada dalam office. Jadi pergerakan ini buatlah 1 minit, 2 minit, 3 minit. Okey, simple saja. Tengok macam ni. Tengok pergerakan tumit tu ke bawah. Nampak? Semampunya. Okey. Tahanlah selama 1 minit, 2 minit, 3 minit. Okey, yang kemudian okey, serigala. Okey. Serigala. Okey, tahan dalam mungkin 2 minit, 3 minit ikut kemampuan. Jangan paksa. Perut yang keraskan, relax, ya. Nota ada disediakan, okey. Okey, terus sujud. Sujud macam biasa tetapi tak perlu sentuh di lantai. Tangan tidak bergerak. Nampak tengok tangan dia. Tangan dia tidak bergerak. Terus punggung turun ke tumit. Ini memang powerful untuk merawat
sakit di siku. Tahanlah berapa minit tadi, tahan. Kemampuan. Ya, kalau kat sini dia ada sebut berapa? 5 saat dengan 3 kali 5 ulangan. Okey. Nampak sekata je belakang badan dia tu. Macam flat je. Okey. Ini sujud. Ini memadailah buat berapa saat? 5 saat. Ulanglah sebanyak 3 kali ataupun 5 kali. Maksudnya dah bangun duduk, contohnya ni dalam keadaan sujud, dia dah duduk, kemudian sujud balik. Kemudian duduk, sujud balik, duduk balik, sujud balik, duduk balik. Okey, sebanyak 3 kali ataupun 5 kali. Sujud ni tempoh dia dalam 5 saat ataupun 5 pernafasan. 5 saat ataupun 5 pernafasan. Okey, yang ini gerakan ni serupa dengan putaran lengan. Nampak dia putar botol air, dia seberat dalam 2 kilo botol air tu, dan diputar balik, patah balik sebanyak 20 kali pusingan. Awak perasan dia punya kedudukan mata dia pandang depan supaya nak mengelakkan orang tekanan darah rendah tumbang. Kena pastikan mata memandang hadapan. Nampak kepala dia ke depan, nampak. Sambil tu putarkan gerakan botol tu, gerakan kecil saja. 20 kali pusingan, kemudian patah balik 20 kali pusingan, reverse. Itu. Pastikan kaki sejajar dengan lutut dia, kiri kanan sejajar. Satu letak di atas kerusi, satu lagi turun ke menegak ke lantai lah, ya. Satu lagi ke tampung di atas kerusi dengan tangan yang sebelah kanan. Yang nak dirawat yang gerakan pusingan ni, ya, gerakan tangan ni lah yang kita nak rawat, dia punya skapula dia, ya. Okey, seterusnya yang ini agak teknikal sangat. Yang ini yang diputar ialah skapula dia. Tengok skapula dia. Okey. Sebanyak 20 kali. Dalam Notakun sebut 20 saat, silap 20 kali. 20 saat pula silap. Dalam Notakun ada tercatat 20 saat. Pembetulan. Ya, tengok. Tengok skapula dia. Ke depan, ke belakang. Relax. Ke depan. Buat ke depan lagi. Kita nak naikkan dia ke atas, ya. Okey, pastikan dada bijang, dada bijang. Okey. Okey, seterusnya jentayu berdiri. Jentayu berdiri ni agak berbeza sedikit, di mana ada kelainan sebab sakit siku dia tak boleh tak boleh mendepa. Ya, kebiasaannya kalau yang kronik dia tak boleh mendepa. Biasanya jentayu dia menegak, tetapi yang nampak tak? Yang siku tu dibengkokkan sebab untuk orang sakit kronik siku dia tidak boleh bertahan lama sakit. Kemudian dibengkokkan dalam keadaan macam ni. Kalau jentayu seperti yang kita belajar, dia straight, tangannya straight macam ni. Straight. Tetapi yang diajar dalam kelas ini ialah dalam keadaan macam ni. Kalau sakitnya tak kuat, tak mengapa buat macam ni. Tetapi sakitnya kuat, buat macam ni. Wow. Cuma bezanya dia tak perlu grip. Dia tak perlu grip. Untuk bagi dia relax. Sebab sakit siku ni kita tak pernah merasai. Tapi kalau sakit siku yang kronik, kalau buat gerakan ni memang sangat letih lah. Meletihkan dia. Itu sebabnya anda jangan paksa customer kita ikut kehendak kita. Buat jentayu macam biasa. Yang ni kena modified jentayunya hanya seperti macam ni. Okey, gerakan macam ini. Gerakan seperti ini 1 minit. Gerakan macam ni 1 minit. Okey, kemudian diturun macam ini 1 minit 45 darjah. Kemudian turun lagi 1 minit. Dalam video ni kun cepatlah. Tak sampai pun 1 minit.
Okey, turun. 1 minit. Jadi ada 3 step. Okey. Okey. Yang last ni lambaian lengan. Simple, lambaian lengan, kena bengkokkan kaki. Okey, tegakkan lengan. Buat macam seperti ini. Kalau nak bagi power, letakkan bantal di upper back. Di upper back itu dia berdekat, letak bantal biar power sikit. Yang ini kita turunkan. Ini ialah untuk menguatkan di bahagian lengan, otot-otot lengan. InsyaAllah otot lengan tu semakin kuat, tambah kuat. Okey, jangan paksa, jangan benarkan sendi bahu tu naik ke atas, tahan. Kemudian turun. Okey. Okey. Tahanlah berapa saat ya. Kalau ikut dalam nota aku ni, ya, dalam nota aku ni ada sebut berapa saat. Ya, tengok sini ya. Awak tengok tajuk dia, dekat situ pun ada sebut dah berapa saat. Okey. 30 hingga 60 saat setiap arah. Ya. 30 hingga 60 saat setiap arah. Okey. Ulang balik. Macam ni. Okey. Tahan di bahu supaya tak naik. Sebab kita nak gunakan kekuatan otot. Buat turun bawah. Tak sampai ke lantai tak mengapa. Tak sampai ke lantai tak mengapa. Yang penting bahu tu kita tahan. Okey. Kemudian naik balik, tegak balik. Selama 30 hingga 60 minit. Dalam 30 saat, 30 hingga 60 saat. Sebenarnya ikut kemampuan lah, ya. Kita jangan paksa-paksa pesakit. Okey. Kalau sampai ke lantai, sampailah, tak ada masalah. Okey. Ini bahagian anggota yang sakit lah. Okey, seterusnya. Ini trapezius, untuk menguatkan trapezius. Kalau skapula dia problem, kalau puncanya daripada otot yang mengikat dia tu lemah. Okey. Sama je yang kita belajar yang sebelum ni, cuma dalam keadaan meniarap. Dia angkat siku tu. Okey, angkat siku tu berapa lama? Kat nota pun ada sebut berapa lama. Okey? Tahan 3 hingga 5 saat. Sorry. Tahan 3 hingga 5 saat setiap kali siku diangkat. Tahan 3 hingga 5 saat setiap kali siku diangkat. Buat sebanyak 5 kali. Ataupun ikut kemampuan. Tahan 3 ataupun 5 saat. Video pun memang laju. Jadi janganlah buat gerakan perawatan pesakit selama 10 minit je. Buat lambat-lambat sikit. Okay. 3 hingga 5 saat. Okey, dia angkat dia tahan lah. Tahan 3 saat ataupun 5 saat. Okey. Betul. Okey, yang ini pakai guna bantal biasa. Yang ini guna bantal biasa. Tak payah guna bantal besar macam ni. Bantal tidur biasa. Okey, tangan meluncur ke atas. Ya, tangan meluncur, lengan meluncur ke atas. Bila berada di atas, tahan 5 saat. Macam mana yang dikatakan meluncur ke atas? Mari kita tengok. Dia naik ke atas. Asalnya dia kat bawah. Nampak tak sikunya dekat bawah? Kemudian dia mula bergerak naik ke atas. Pastikan siku berada di bantal. Siku tu sentiasa berada di bantal. Dia naik atas. Tahan 5 saat. Kemudian dah 5 saat turun balik. Okey. Ini untuk menguatkan ni, simple dia. Okey, dia naik ke atas. Meluncur ke atas. Tapi siku tetap berada di bantal. Jangan terangkat. Ini memang powerful. Memang powerful. Kalau jenis malas, okey, Kun akan buat gerakannya lain sedikit. Gerakannya tengok pada Kun. Tengok gambar, tengok video Kun. Kun buat macam ni. Macam ni. Pun boleh dalam keadaan duduk.
itu pun boleh siku pun hilang. Tetapi dalam keadaan miring lagi kuatlah, ya. Untuk sakit kronik bolehlah, tapi kalau sekadar sakit sikit biasa buat macam ini, duduk dalam keadaan macam ini boleh hilang. Gitu. Berdoa macam doa lah. Tapi dia meluncur. Meluncur itu. Okey. Okey, daripada bawah meluncur ke situ. Maksudnya ni bahu ni paras siku. Ya betul, Muslim buat tu betul lah. Tetapi dalam keadaan miring, untuk sakit-sakit yang terlalu kronik kena mengiring lah, ya. Okey. Okey, seterusnya ini anda seperti biasa anda tahu untuk merehatkan hip flexor. Nak merehatkan hip flexor. Ini tak hafal tak tahulah. Setiap perawatan mesti ada benda ni. Boleh katakanlah. Relax sini 10 minit. Kalau nak bermain otot peha, groin lagi bagus, lagi cepat, tak payah tunggu 10 minit. Cukup 5 minit sudah settle. Tarik otot peha, ya, yang mana kita belajar sebelum ni. Kemudian dah settle, tukar. Sekejap je pun, iyalah ni berlakon je, nanti buat betul-betul lah, ya. Okey. Okey. Last kali, Kun tunjukkan bagaimana kita membantu pemain-pemain golf dia nak bermain segera. Tetapi kita ada had dia. Pertama sekali, cuba tengok sini. Inilah putaran menguatkan siku. Mesti ada kawan yang putarkan. Tak boleh buat seorang. Tak jadi. Okey. Contohnya, Kun putarkan kepada mangsa sakit siku. Yang menjadi mangsa bukan Kun. Am model tadilah. Dia yang sakit siku. Okey. Jadi, dalam keadaan macam ini, Kun putarkan ke kanan sampai habis pusing. Macam ni. Sampai habis pusing. Tahan. Kalau dia sakit, jangan sampai sakit. Lepas tu putar ke situ. Balik. Macam tu. Sampai maksimum. Sampai dia tak sakit, sampai dia terasa sakit, stop. Itu dia untuk menguatkan lower arm dia. Memang jadi kuat. Itu saja kongsiannya. Itu yang last tu ialah bonus untuk pemain-pemain golf. Tetapi janganlah dia bermain pagi sampai petang. Ikut maksudnya ada had jugalah. Maksudnya ada had jugalah kan. Tapi insyaAllah bila dia buat rawatan, kemudian kena tambah gerakan yang last tadi tu. Gerakan untuk dia, kalau boleh dia berehat lah. Kalau sebaik-baiknya dia berehat lah. Tetapi biasanya orang pemain golf dia tak nak rehat. Dia nak bermain. Dia macam ada gila sikit lah dengan permainan golf ni. Dia tak boleh dihalang. Ya. Okey, itu saja perkongsian kita pada malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.